Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke depan Majlis Kebah Dulia Maha Mulia pada 13 September 2023. Dulian Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lawrence Bay. Majlis menghadap berlangsung di Kausar Al-Mizan. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur BIMIAGA menghubungkan rangkaian pengangkutan sebagai laluan pelancongan dan rangkaian perdagangan digital membuka peluang baharu kepada usahawan melangkaui sempadan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan perkara tersebut semasa Forum Belia Brunei ke-4 diadakan sempena program Bas Belia BIMIAGA 2025. Forum diadakan di bangunan Dewan Majlis. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menekankan idea inovatif yang dijana oleh teknologi dan kolaborasi boleh mengubah industri, mewujudkan pasaran baharu dan memajukan komuniti. Through initiatives such as BIMIAGA Technical and Vocational Education and Training Cooperation Framework, we are expanding skill development, technical training and cross-border talent mobility to prepare our young people for the industry of the future. Sesi pertama dialog bertajuk Generasi Usahawan Akan Datang, Belia sebagai Pemangkin Perubahan dibincangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi dan Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum Belia Brunei ke-4 bertujuan memberi inspirasi dan menggalakkan penyertaan belia dalam bengkel pembinaan kapasiti yang disasarkan terutamanya bidang keusahawanan. Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pusat Serantau Simeo bagi Penjagaan Pendidikan dan Keibubapaan Awal Kanak-Kanak di Bandung antara yang menjadi tumpuan lawatan kerja Menteri Pendidikan ke Jakarta selaku Presiden Majlis Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara bagi tahun 2025 hingga 2027. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh memegang peranan penting dalam mempromosikan kerjasama dalam kalangan negara anggota SIMEO dengan membuat kunjungan hormat kepada ahli-ahli Majlis SIMEO dan mengadakan lawatan rasmi ke pusat rangkaian serantau SIMEO. Semasa berada di Indonesia, Menteri Pendidikan juga mengadakan lawatan ke Pusat Serantau SIMEO bagi peningkatan kualiti guru dan tenaga pendidikan dalam sains dan Pusat Serantau bagi peningkatan kualiti guru dan tenaga pendidikan dalam matematik. Kedua-dua pusat berkenaan berfungsi sebagai pusat kecemerlangan dalam pembangunan profesional guru dan tenaga pendidikan dalam bidang sains dan matematik, juga menjadi tumpuan lawatan Expo Pembelajaran STEM Young Explorers dan Sekolah Tadika As-Salam. Menteri Pendidikan juga mengadakan lawatan ke Pusat Serantau SIMEO bagi peningkatan kualiti guru dan tenaga pendidikan dalam bahasa. Lawatan tersebut turut disertai oleh ahli lembaga pengarah dari Pusat Serantau SIMEO bagi pembelajaran terbuka dan jarak jauh, Pusat Serantau SIMEO bagi makanan dan pemakanan dan Pusat Serantau SIMEO bagi biologi tropika.
Lawatan kerja diakhiri dengan kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Profesor Atib Latiful Hayat, Timbalan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Juga hadir Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. 37 anugerah disampaikan pada Anugerah Karya Penyiaran Radio Televisyen Brunei RTB 2025 yang berlangsung malam tadi di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri. Anugerah tersebut memberi pengiktirafan terhadap kreativiti para penerbit dalam bidang penyiaran dan media negara. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Antara anugerah yang disampaikan, kategori penerbitan TV, kategori penerbitan radio, kategori penerbitan berita, anugerah bakti penyiaran dan anugerah insan seni. Anugerah Karya Penyiaran RTB dihasrat dapat meningkatkan kualiti penerbitan dalam bidang penyiaran untuk memberi inovasi konten yang disiarkan kepada pendengar dan penonton. 86 penuntut dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan menerima sumbangan derma dari Hotel Al-Afiah dan Cafe Al-Afiah bagi keperluan persediaan persekolahan sesi 2026. Majlis penyampainya diadakan di Kulab. Sumbangan diterima oleh mereka yang berdaftar di bawah pengendalian Perkhidmatan Kebajikan Perubatan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Aftercare Support Association, Anak-anak Yatim Kampung Kulab, Sekolah Riverside Cawangan Sungai Matan dan Masin dan kanak-kanak dari keluarga kaki tangan Hotel Al-Afiah. Penyampaian sumbangan berupa wang tunai dan voucher disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Seraja Hatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Pembangunan Masyarakat melalui bahagian orang kelainan upaya dengan kerjasama rakan strategik bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan pertandingan akhir dan acara kemuncak program orang kelainan upaya OKU Serlahkan Bakatmu 2025 sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2025. Acara berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Acara menjadi platform inklusif yang memberi ruang kepada individu OKU untuk menyerlahkan bakat dalam bidang nyanyian, tarian, muzik dan seni kreatif. Dianjurkan dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei RTB dan Revolution Records. Acara bertujuan memupuk keyakinan diri, mengasah kemahiran berkomunikasi dan meningkatkan keupayaan peserta. Hadir Daing Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara dimulakan dengan tayangan istimewa, lagu tema dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Terdahulu pada sebelah pagi diadakan pertandingan akhir disertai oleh 11 peserta OKU, 2 kategori dipertandingkan. Hadir Daeng Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Japim. Lebih $4,600 Brunei berjadi kutip dalam projek amal bersama Mengalinga 3.0 Pemedulian Ummah dibukakan pada 1 November lalu. Projek bertujuan mengutip derma bagi penyediaan set kelengkapan asas pengurusan jenazah. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Perusahaan Din Al-Islam. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di Pusat Sejarah Brunei.
28 set kelengkapan asas pengurusan jenazah diperoleh daripada jumlah kutipan derma tersebut. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. 4 buah masjid terpilih menerima set kelengkapan berkenaan, iaitu Masjid Hasanah Bokiah Pekan Tutong, Masjid Kampung Pulai Daerah Brunei dan Muara, Masjid Kampung Limau Manis, Mukim Pengkalan Batu dan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas. Video korporat rasmi Task Force Keselamatan Pelantar Minyak Luar Pantai dilancarkan pada satu majlis yang berlangsung di BIBD Connect Labu, daerah Temburong. Video korporat tersebut dibiayai oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam. Pelancarannya disempurnakan oleh penolong pesuruh Jaya Polis Haji Hamri Aslan bin Haji Abu Hanafiah, pemangku pengarah Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei. Selain berperanan sebagai platform komunikasi strategik bagi mengetengahkan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan, pihak berkepentingan, industri dan komuniti, video berkenaan juga bertujuan memperkenalkan peranan, fungsi dan komitmen Task Force dalam memperkukuh keselamatan pelantar minyak luar pantai serta perairan negara di samping meningkatkan kesedaran awam terhadap keselamatan maritim sebagai tanggungjawab bersama selaras dengan pendekatan whole of government dan whole of nation. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramal aktif sehingga 10 Disember. Pada masa ini, negara memasuki monsun timur laut yang lazimnya akan berterusan sehingga Mac 2026. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara terutama pada waktu petang dan malam serta berpotensi berlanjutan sehingga keesokan hari. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana iaitu antara 1 dan 1.8 meter. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku. Institut Kepimpinan dan Kawanan Islam Brunei BILIF dengan sokongan Institut Penyelidikan Biodiversity dan Alam Sekitar Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan inisiatif penanaman pokok. Aktiviti diadakan di Pusat Penyelidikan Botani UBD. Aktiviti diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-15 BILIF dan Hari Pokok Sedunia. Inisiatif bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pokok dan hutan serta peranan penting pokok dalam mengekalkan keseimbangan ekologi, memerangi perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30. Syarikat Ahila Kontraktor yang terletak di Kampung Sinau Tutong diingatkan jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, maka syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak lebih $10,000 Brunei dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 Brunei dan tidak melebihi $30,000 Brunei, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.
Pembayaran pakej haji bagi musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan bermula pada hari Isnin 8 Disember 2025 dan berakhir pada hari Rabu 31 Disember 2025. Dalam kenyataannya, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji juga memaklumkan bakal jemaah haji yang disahkan sihat untuk menunaikan ibadah haji oleh Kementerian Kesihatan dan menerima surat pengesahan untuk menunaikan ibadah haji bagi musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Jabatan Urusan Haji dikehendaki membuat pembayaran penuh harga pakej haji kepada syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji yang dipilih pada waktu yang ditetapkan bagi memastikan semua urusan haji berjalan dengan lancar dan teratur. Bakal jemaah haji bolehlah berhubung terus dengan syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji yang dipilih untuk sebarang maklumat lanjut mengenai pakej haji yang ditawarkan dan proses pembayaran pakej haji. Berita sukan. DPMMFC bakal meneruskan saingan Liga Super Malaysia di laman sendiri malam ini menentang Emigration FC. Berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bokia Brakas, perlawanan dijadual bermula pukul 8.15 malam.